رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا بفتوح العارف وارزقنا فهم النبي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah sebelum kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat ke-8 dan juga ayat ke-9, kita baca doa yang saya tulis ni, yang saya susun ni. Ini bukan sekadar doa perlindungan, termasuk juga doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan iman kita. InsyaAllah sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim waj'al imanana khalisan liwajhikal karim. وزينا بزينة الإيمان واجعل قلوبنا خاشعة ونفوسنا مطمئنة وأعمالنا متقبلة. اللهم نسألك إيمانا صادقا ينجينا من النفاق ويقينا يصرف عنا الشك والارتياب واجعل ألسنتنا صادقة وأعمالنا خالصة وارزقنا صدق النية وحسن العمل. يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تجعلنا ممن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم واجعلنا من الذين توافقت ألسنتهم وقلوبهم وارزقنا صدق النية وحسن العمل. ربنا ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نستغفرك لما أسررنا وما أعلنا ونعوذ بك من شر أنفسنا
وسيئات أعمالنا واجعلنا من المؤمنين الصادقين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا tinggal Allahumma ja'alna hudatan muhtadin وابعدنا عن طريق المنافقين الذين يخادعون أنفسهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعاء لا يسمع اجعل إيماننا ثابتا وقلوبنا خاشعة ونفوسنا مخلصة اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا ونفسا مطمئنة واجعلنا من الذين آمنوا بك وبيوم الآخر إيمانا حقا يا أرحم الراحمين اخلف علينا بكل خير في الدنيا والآخرة واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين آمين يا رب العالمين. Jadi doa yang susun itu ada kaitan dengan tafsiran tadabbur ayat yang kita nak belajar. InsyaAllah kita baca dulu dua ayat ini, surah Al-Baqarah juzuk yang pertama ayat 8 dan ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Jadi perintah tadabbur ini berkaitan dengan firman Allah, afala yatadabbaruna al-Quran, maka mengapa kamu tidak mau tadabbur Quran? Tadabbur Quran adalah menghayati makna, uraian ataupun apa saja di sebalik daripada apa yang difirmankan oleh Allah. Walaupun begitu, yang perlu kita ketahui, terjemahan Quran itu bukan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca dua ayat tadi dalam Quran Al-Arabiyyah dalam bahasa Arab. Walaupun begitu, Quran ini mempunyai zahir dan batin, sehingga dengan terjemahan Quran yang kita belajar kemungkinan memberi makna. Apabila kita menghayatinya, maka dikaitkan dengan batinnya Quran. Kaedahnya begitu. Itulah maksud zahir batinnya Quran.
Mungkin di kalangan orang-orang Arab bila baca ayat ini dia faham secara zahir sebab dia orang Arab. Tetapi kita bagi orang Melayu, kita tidak faham secara zahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala mungkin memberi faham kepada kita secara batinnya Quran. Seperti mana kata Nabi, likulli ayatin zahirun wa batin. Setiap ayat Quran itu ada zahir dan juga batin. Dari tadabbur itu kemungkinan zahir dan batinnya kedua-duanya ada, ataupun pada batinnya ataupun pada zahirnya saja. Seperti mana sebagai ulama mengatakan zahirnya Quran itu adalah tafsirannya, batinnya Quran adalah takwilannya. Walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita untuk mengetahui sedikit sebanyak tentang zahir dan juga batinnya Quran melalui kaedah tadabbur. Dan kesan daripada tadabbur tidak lain melainkan adalah pada jiwa kita, pada hati kita, emosi kita. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan buat kita pada hati, kerana hati kita hanya ada satu. Hati hanya ada satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi seseorang itu memiliki dua hati dalam diri dia. Menunjukkan hati itu hanya ada satu saja. Apabila hati itu satu, mudah untuk bersihkannya sebab dia jumlahnya satu. Kalau hati kita ni dalam tubuh kita 10 hati, jadi susah nak betulkan, nak bersihkan 10 hati. Satu hati pun belum settle lagi. Ini ada 9 lagi baru dapat bersih satu. Macam contoh kita basuh kain, kalau ada 20 pasang kain kena basuh, tak sama dengan kita basuh satu pasang aja. Lalu itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala cipta satu hati agar mudah untuk diperbaiki hati itu. Lebih-lebih lagi hati itu dia tak boleh berjalan dua dalam satu sebab dia satu juga. Cinta, rindu, ma'rifah, mahabbah, muraqabah, itu semua jalan satu dia dengan satu hati. Tapi bila masuknya syirik, yang tadi itu padam. Muraqabah ke musyahadah ke mahabbatullah, itu semua padam bila masuknya syirik. Allah Subhanahu wa taala tak mahu hati ada syirik. Allah padam semua cahaya-cahaya itu. Tetapi dalam hati manusia tenang, dengan rasanya bimbang, dia tak boleh jalan serentak. Dia tak boleh jalan serentak. Maknanya dikatakan oleh ulama tasawuf, dalam waktu yang sama hati itu tenang, dalam masa yang sama hati itu bimbang, dia tak akan boleh jalan. Dia mesti pulihkannya. Maknanya kalau sekiranya terrasa demikian, maka dengan ketenangan yang menghilangkan kebimbangan dia tu. Makna menunjukkan bila masih wujud kebimbangan, maka ta'rif ketenangan itu tidak wujud lagi. Jadi tidak boleh dikatakan dia tenang, tapi dalam tenangnya masih ada rasa bimbang. Tidak, ketenangan menghilangkan kebimbangan. Seperti mana ulama kita mengajar, keyakinan menghilangkan keraguan. Lalu kalau sekiranya keraguan ada, keyakinan ada, maka tidak boleh ditakrifkan dia masih yakin. Yakin kena hilangkan dulu keraguan. Itu kaedah. Jadi dalam hati itu satu. Jadi kita lihat di sini tentang ayat tadabbur, ayat yang ke-8 ke-9 ini membincangkan tentang sifat orang munafik. Jadi kalimah wa minan nasi, dan di antara manusia, kata ulama-ulama kita adalah orang-orang munafik. Dan minan nas di sini ayat ini turun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang munafik yang dimaksudkan adalah kebanyakan mereka juga ada di antara mereka yang masuk Islam di Mekah lagi, lepas tu hijrah dengan Rasulullah. Tapi ada di antara mereka sanggup hijrah dengan Nabi. Pada hijrah tu adalah satu jihad, hijrah tu satu ibadah, tapi rupanya hijrahnya sebagai sebuah lakonan saja. Satu. Yang kedua pula adalah orang di Madinah sendiri dah masuk Islam, tetapi mereka masuk Islam adalah untuk mendapat sesuatu dalam Islam, tapi bukan untuk dapat iman. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir
wa ma hum bimu'minin. Iaitu mereka kata kami telah beriman pada Allah dan kami juga telah beriman pada hari akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma hum bimu'min, padahal mereka sebenarnya iaitu telah pada hakikatnya tidak beriman. Kalau tidak beriman, kita nak sebut apa? Kafir. Ini dasar yang disebut oleh ulama munafik. Dalam jiwanya, dalam hatinya tidak ada keimanan, tapi adalah kekafiran. Oleh kerana itulah di sudut tarbiyah, akidah, tasawuf, kita tidak boleh semudah-mudahnya kata orang yang munafik. Bila kita sebut dia munafik, hatinya ada kekufuran, dia membenci keimanan. Itu di sudut akidah mengajar kita. Oleh kerana itu kita tak boleh semudah-mudah mengatakan dia munafik hanya disebabkan cakap tak betul, dia tipu orang. Tak boleh kata munafik lagi, sehingga hati dia kufur dulu. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya dasarnya kemunafikan itu adalah memang tidak mencintai Allah dan juga Rasul. Tapi kalau ada dosa yang dia buat, salah yang dia buat, tapi hatinya masih ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, kita tidak boleh mengatakan dia adalah munafik yang sebenarnya. Kaedahnya begitu di sudut akidah. Lalu hadis Rasulullah ayat munafik salafan, tanda-tanda orang munafik itu tiga. Apabila berbicara dia tak betul bicara dia, apabila dia berjanji tak betul janjinya. Kan Nabi ada sebut tiga. Walaupun begitu kata ulama, yang dimaksudkan di sini peringatan kepada Rasulullah sifat munafik wa ma hum bimu'minin tadi, yang duduk dalam hati kafir tu Nabi bagi tahu itu sifat dia. Lalu jangan kamu meniru sifat yang sama. Kalau sekali kamu meniru sifat yang sama, dikhawatirkan hati kamu pun dah ada bibit-bibit kekufuran. Dikhawatirkan kamu dah tak mahu Allah dan Rasul. Itu kaedah. Bila seorang sahabat Rasulullah dihukum, ada sahabat yang lain pun hina dia, Rasulullah kata dia menghina kerana dia masih mencintai Allah dan Rasul. Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad. Itu. Kerana apa? Kerana dalam hatinya tidak ada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, pada mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadari dengan apa yang mereka lakukan. Jadi sifat orang munafik ni, kekufuran yang berada wujud dalam hati sampai mereka beranggapan mereka boleh tipu Rasul. Rasulullah boleh tipu? Boleh, sebab dia manusia. Ayat ni sebut mereka memperdaya, menipu Rasul. Makna berlaku. Cuma soalannya, Rasulullah terkesan ke dengan tipu daya mereka? Jawapannya tidak, itu aja. Terkesan atau tidak? Jawapannya tak memberi kesan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut illa anfusahum, yang memberi kesan Allah, yang terkesan mereka sendiri. Maknanya mereka menipu, penipuan tu jatuh atas diri mereka balik. Mereka itu gali lubang untuk siapa? Untuk mereka balik yang itu. Dalam konteks tadabbur, itulah pendalaman makna dan penghayatan, penafsiran ayat ini memberikan pelajaran penting mengenai kepalsuan dan penipuan diri yang diamalkan oleh golongan munafik. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan juga hari akhirat dengan lidah mereka, tetapi tidak memiliki iman yang sebenar dalam hati mereka. Itulah ta'arif pada dasarnya orang munafik. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa matu wa hum kafirun. Tidaklah orang munafik itu mati, mereka mati kafir di sisi Allah. Walaupun kita uruskan jenazahnya, walaupun ditanam di perkuburan Islam, tapi di sisi Allah matinya kafir. Kalau begitu, mengapa tidak ditanam kuburan Islam? Kerana mereka ada dua kalimah syahadah. Mereka masuk Islam dua kalimah syahadah, cuma amal mereka menyembunyikan, pura-pura masuk Islam. Itu dia dengan Allah Ta'ala lah. Kita tak boleh masuk campur. Sebab apa? Kita tidak diperintah untuk kenal hati seseorang. Hati dalamnya ada iman ke, hatinya dalamnya ada kufur, kita tidak tahu dalam hal itu. Seperti mana contoh pada bulan puasa, kalau orang tu tak mau puasa, kita pun tak tahu. Orang macam kita dululah, senang contoh kita lah. Pernah kita tak mau puasa Ramadan, siang-siang kita makan, agaknya mak kita tahu. Kalau tahu dia pelempang nanti. Ini contoh mudah je. Ya,
Ha. Oh. Kita kembali dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dosa besar, dosa kecil yang dilakukan oleh seorang yang Islam, iman, yakni maksud tidak memberi kesan pada Islam dan iman dia, selagi mana dia tidak kafir atau murtad. Itu dia sudah akidah. Maksudnya apa? Dia tidak solat, tapi kita tak boleh kata dia kafir. Tetapi bila ingkar solat, dia kafir. Dia tinggal solat. Kalau tanya apa hukum melaksanakan solat, wajib. Tinggal dosa besar, dia tak buat. Puasa Ramadan pun sama, dia kata tinggal puasa ni dosa besar, aku tahu, tapi hidayah belum masuk kata. Mungkin dia nak siti hidayah lah, bagi dia siti hidayah itu, baru dia puasa solat agaknya. Lalu kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dua kalimah syahadahnya tak batal di Islam. Kalau dia mati, soalannya kita suruh bakar ke mayat dia? Tak, kita uruskan. Mana kembali balik pada dasar agama. Cuma dalam hal ini Rasulullah bagi tahu kepada kita, yaghfiru liman yasha wa yu'azzimu man yasha. Ini orangnya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kalau Allah nak ampunkan dia sebab solat, tak puasa, sebab solat puasa hubungannya dengan Allah, bukan dengan kita. Kalau dia tak solat, dia bukan solat untuk kita, untuk Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata yaghfiru liman yasha, aku nak ampunkan dia. Itu sifat Allah, kita tak boleh masuk campur. Wa yu'adzibu man yasha, ataupun Allah Subhanahu wa taala nak hukum dia dalam neraka. Tapi oleh kerana dia masih iman, satu hari nanti keluarlah, masuk dalam syurga. Cuma dia sudah aqaid akidah. Ulama kata mengatakan bahawa ada sebahagian bab-bab tentang fiqh dia tak boleh terlibat. Dalam mazhab Syafi'i, siapa peringkat Imam Syafi'i fatwa, dia tak boleh jadi wali tu, gitu. Jumhur ulama kata boleh. Itu pasal Datuk Qadi suruh sebelumnya nak jadi wali mengucap balik dua kalimah syahadah. Ikut Tok Qadi pula tu macam mu'allah pula. Itu. Kalau ustaz dia tak berani. Itu. Lalu kata ulama, tidak memberi kesan pada Islam, tidak memberi kesan pada imannya. Dia masih Islam, cuma perbuatannya dosa, dia tak dosa. Kaedahnya begitu. Lalu kita tak boleh kata bahawasanya kerana dia tak solat, dia tak puasa, maka bukan suami isteri. Tak. Kata ulama, apabila berlakunya murtad, dia kafir, dia syirik, maka perpisahan terwujud tanpanya dengan lafaz cerai. Disebabkan dalam Islam seorang isteri tak boleh bersuamikan yang kafir, suami kafir, suami Islam pun tak boleh isterinya kafir, tak boleh. Ini kaedahnya itu. Sebab kes tu pun pernah sampai kat saya. Suami dia mu'allaf, Chinese, keluarga kaya. Jadi bila masuk Islam ni kena ikutlah Islam. Cuma bila bong sifat cai, pergi rumah mak dia, enjoy lah, minum-minum, mabuk-mabuk, sampai mak dia kata, Tuhan kita kau jangan lupa. Lalu suaminya sembah, mabuk pun mabuk. Jadi sekali dia sampai tanya saya kes tu, lalu saya kata pergi ke Jawatanagama. Jawatanagama kata suami cik ni boleh murtad dah ni, sebab dia dah kembali syirik, sembah patung tu. Lalu macam mana? Panggil suami dia, pergi ke Jawatanagama, nasihat dia semua. Cuma perceraian tu tak boleh berlaku terus. Dia ikut Jawatanagama, maka dia tak berlaku perceraian lagi, belum. Sebab cepat-cepat dia report, suami dia pun tobat, dan saya pun jumpa suami dia pun dah mula datang balik berjemaah. Dia tinggal balik, mana dia tobat lah. Kes tu berlaku. Pernah tanya dia kenapa buat macam tu. Dia kata Islam pun saya nak, agama lama pun saya nak. Kita kata tak boleh. Lalu kenapanya agama lama? Sebab mak masih agama lama, kena ikut mak, kena taat. Sebab dia dengar lagu Aisyah kata syurga di bawah tapak kaki. Itu orang Islam punya, bukan yang Cina punya. Itu apalah dia tu. Dia tahu lagu Aisyah kan. Gitulah. Jadi jawapannya adalah
kita tak boleh kata suami kita tu kafir sebab tak solat. Cuma ini adalah pendapat jumhur kebanyakan ulama. Sebab ini ada satu hukum ijtihad. Kalau kita belajar, pergi waktu saya belajar dulu sampai ke Mekah, Saudi sana, fatwa ulama sana kata barang siapa sengaja tinggal solat kafir. Fatwa kat sana, Saudi sana, kafir. Sengaja tak sengaja tinggal solat boleh kafir, kecuali orang tertidur, terlupa. Tapi kalau sengaja, dia saja nak sibuk-sibuk urusan dia sampai peringkat memang tahu waktu solat dah masuk, tak mau solat, kafir dia waktu tu. Itu pasal ulama kata, ni pun jumhur ulama berbeza dalam pendapat. Jumhur ni maksud kebanyakan ulama. Kalau kita tertidur habis waktu solat, saya pun pernah sebut sebelum ni, kita ulang. Dia tidur pukul 12.30 hari, dia bangun pukul 5. Jadi satu waktu zuhur dia dah tinggal. Maka orang ni wajib ganti. Sebab apa? Barang siapa tertidur, kata Nabi, atau terlupa, lepas tu teringat, waktu pun dah habis, maka ganti balik ke terus. Tapi barang siapa dah masuk waktu zuhur, dia tahu zuhur dah masuk, aku nak tidur. Tapi kalau bila dia bangun sahaja, dalam keadaan memang dia ada niat, aku nak tidur je, solat tak perlu, maka dia tak wajib ganti solat. Beza tak tadi? Beza. Sebab apa? Sengaja tinggal solat bila waktu dah masuk, tak wajib ganti solat. Tetapi dah tahu nanti waktu solat akan masuk ataupun macam ni, dia tertidur lah maksudnya waktu solat sebelum masuk ataupun dah masuk. Asalkan dia tertidur, dia kena ganti solat. Tapi orang yang bila masuk waktu sengaja tinggal solat, tak wajib ganti solat. Lalu saya jelaskan mengapa agaknya orang yang tertidur bukan atas dorongan dia, sebab Allah tidurkan dia, lalu ganti sebab dia tak ada niat nak tinggal solat, dia tertidur itu. Tapi orang yang dorongan tak mau solat, ini wujud pada kekafiran jiwa, lalu Allah tak mau dia. Bila habis satu waktu tu, Allah pun tak mau dia waktu tu. Kalau dia solat ganti, Allah pun tak mau solat ganti dia, sebab sengaja tak mau solat. Berbeza. Tapi oleh kerana jumhur ulama berfatwa, dikiaskan kembali, kalau tak sengaja tinggal pun kena ganti, apatah lagi kalau sengaja, lagi kena ganti. Tapi itu ijtihad. Lalu ulama kita berfatwa, gantilah juga barang siapa yang pernah sengaja tinggal. Sengaja tinggal tu banyak, termasuk dia menguruskan itu, menguruskan ini. Sengaja tinggal maksudnya adalah bila dah tinggal, dia tak ganti. Waktu dia dulu-dulu lah, waktu usia remaja dulu dia tinggal, sampai dah mula-mula kahwin, dapat anak, dia tak ganti lagi. Bila dah pencen baru dia ingat nak ganti. Makcik ni dah angguk dah, betul kot gitu. Dia makcik, betul kak? Kak jangan nak angguk. Sebenarnya kak ni wakil untuk kawan-kawan yang lain juga gitu. Dia begitu. Kita lihat kembali. Walaupun gitu, kita tak boleh kata orang tu munafik sebab tinggal solat. Sehingga dia tinggal kerana dia meremehkan. Bukan sekadar dia munafik dah, dia kafir. Itu. Jadi nak kena tahu kedudukan suami itu, tinggal solat ni apa. Jadi dia kata solat bukan ada apa. Sepatutnya Tuhan ni tak boleh paksa kita solat, maka dia dah ada masalah akidah. Bila ada masalah akidah ni, kita dah tak boleh nak macam hidup dengan dia. Kalau sekiranya ada masalah ekonomi ke masalah persefahaman kehidupan, tapi masih ada agama, tak apa. Tapi kalau ada masalah akidah, dia lain. Oh ya, semoga dimudahkan. Terbang yang elok ni, terbang pergi kan. Kita lihat ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat orang munafik yang mengaku beriman kepada Allah dan juga akhirat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa mereka sebenarnya bukan
orang-orang yang beriman, makna mereka kafir. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang bagi tahu, bukan nabi, bukan siapa. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja yang bagi tahu. Maksudnya kalau orang tu jelas dia kafir, kita tak boleh kata dia beriman. Kalau jelas dia orang Yahudi, jelas dia orang Kristian, kita tak boleh kata orang Kristian pun beriman juga. Ataupun yang mengatakan ada juga orang Kristian yang beriman, ada juga orang Yahudi yang beriman. Lalu kita tak boleh berkata demikian, sebab keimanan ini tetakluk atas syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu aja. Lalu Yahudi hari ini tak boleh kata masih ada Yahudi beriman, Nasrani ataupun Kristian beriman, dua ahli kitab yang beriman sehingga halal kita boleh kahwin dengan mereka. Jawapannya tidak ada, kerana mereka telah syirik kepada Allah. Kalau betul mereka beriman, sifat orang beriman ikutlah dengan apa yang Allah perintah. Mereka diperintah beriman pada kitab Tauratnya, Injilnya. Lalu di dalam keduanya memerintahkan beriman pada Nabi Muhammad dan Nabi Ahmad, ikut agama itu. Lalu mereka enggan, maka mereka kafir. Kaedahnya begitu. Jadi jangan kita pernah bersepakat siapa-siapa pun mengatakan adanya Yahudi beriman, adanya Kristian yang beriman. Tidak, sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ma hum bimu'minin. Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang Yahudi sekalipun, orang Kristian pun sekalipun, dia kata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Dia sebab apa? Sebab kamu tak ada dua kalimah syahadah, sebab kamu menolak Muhammad. Itu. Saya tak baca semua tu, kita baca pada poin-poin dia. Yang lain tu boleh tengok baca. Ayat yang ke-9 ini pada mukadimah je lagi. Mereka cuba menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Tetapi hakikatnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Penipuan itu bukanlah sesuatu yang boleh mempengaruhi Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Orang munafik tidak menyedari bahawa sikap mereka akhirnya membawa kebinasaan pada diri mereka sendiri. Makna menunjukkan di sini akidah mengajar kita perbuatan buruk manusia, termasuk perbuatan baik manusia, tidak memberi kesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Baik buruk itu perbuatan yang wujud, sifat yang wujud pada manusia. Adakah memberi kesan kepada Allah? Tidak. Tetapi sebahagian sifat Allah memberi kesan pada makhluk. Itu yang perlu kita ketahui. Seperti mana qudrah wal iradah Allah, ilmu Allah, maka memberi kesan pada makhluk. Oleh kerana itulah kita perlu ta'alluq. Allah izinkan kita bergantung pada qudrah wal iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah. Dan kita tak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala pada kewujudan Allah. Kerana itu nafsiah diri dia. Lalu kita bergantung pada apa? Qudrah wal iradah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita bergantung atas kehendaknya, atas takdirnya, kita bergantung dengan ketetapannya. Boleh kita masuk tadabbur. Yang pertama, keselamatan daripada munafik. Ini tadabbur ni kita ambil pada hikmah jugalah. Dalam hidup kita, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam sifat munafik. Makna menunjukkan benar-benar wujud kebencian terhadap Allah dan Rasul ataupun kebencian terhadap Islam. Tetapi benda ni dia simpan dalam hati. Yang dia zahirkan, saya mencintai Allah dan Rasul, saya mencintai Islam. Itu zahir pada lidah, tapi dalam hatinya benci. Maka dia munafik. Bahkan bukan sekadar munafik, Allah kata wa ma hum bimu'minin, dia tak beriman, mana dia kafir. Munafik bukan saja dalam masalah akidah, tetapi juga boleh menyebabkan kehancuran dalaman individu yang sentiasa menipu diri mereka sendiri. Seperti mana munafik pada zaman Rasulullah, dia berlaku begitu. Makna menunjukkan bahawasanya kehidupan mereka itu tidak ada makna, kerana mereka solat, mereka puasa, mereka jihad, mereka infak, tapi Allah Subhanahu wa taala tak menerima apa-apa pun daripada mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran semua yura'unan nas, hanya untuk menunjuk-nunjuk saja. Jadi salah satu sifat orang munafik, riya ada, sum'ah ada, sombong ada, ego pun ada. Jadi itulah sifat orang-orang munafik. Bahkan
Dalam ayat tadi, wa minan nasi may yaqulu amanna, bila mereka kata bahawa kami orang beriman, itu ego, itu sombong. Disebabkan apa? Tidak ada seorang sahabat Rasulullah pun yang berani kata kami orang beriman. Lalu Allah bagi tahu yang berani berkata demikian hanya orang munafik. Ada dalam Quran Allah Subhanahu wa taala perintah qulu amanna, hendaklah kamu mengatakan kami beriman setelah Allah perintah. Tapi orang munafik Allah tak perintah kat dia, tiba-tiba pula nak kata kami beriman. Itu yang agak muskil. Allah tak perintah, mereka nak cakap. Yang Allah perintah, mereka berbisu. Jadi itulah sifat orang munafik. Yang kedua, keikhlasan dalam iman. Makna menunjukkan yang pertama adalah orang munafik selagi mana dia tidak kembali pada keimanan yang sebenarnya, maka tidak ada keselamatan dalam diri dia, dalam hidup, lebih-lebih lagi dalam ibadah. Dalam ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifat orang munafik, tidak dalam mereka beribadah seperti mana mereka solat illa kusala, melainkan dia sekadar melaksanakan secara bermalas-malasan. Terjemahan kita sebut malas, tapi di sudut qawaidnya kusala adalah benci, tak suka. Itu seperti mana contoh kita di sekolah pun ada juga perintah-perintah yang kita tak suka, tak berkenan, tapi terpaksa buat. Itu. Ini kerja timah ni. Aku pula yang kena buat juga walaupun hati tak suka. Contoh, betul tak contohnya? Boleh. Maknanya menunjukkan kita buat hanya sekadar rasa nak buat, tapi hati tak suka nak buat. Sama lah kita ambil peksa dulu, tak suka betul soalan ni, tapi dibagi juga, kena jawab begitu. Lalu sifat orang munafik dari sudut ibadah, dia tak suka solat, dia tak suka ibadah, tapi buat juga. Kerana apa dia buat? Sebab dia dah kata kami orang beriman. Sifat orang beriman solat berjemaah, salah satu contoh. Lalu oleh kerana itulah Allah mengatakan bahawasanya mereka pun bangun solat, qamu kusala, qamu ila salati qamu kusala, yakni mereka bangun solat, lepas tu yura'unan nas, kerana mereka nak nunjuk-nunjuk. Sifat orang beriman solat, lalu mestilah buat, zahirkan sifat tu, tapi dalam hati mereka tetap mereka tak mahu Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Solat mereka tu tidak ada khusyuk. Bahkan sebagai ulama mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, salah satu sifat orang munafik kalau dia solat, dia tak ambil wudu. Salah satu sifat orang munafik, dia tak solat subuh dan tak solat isyak. Sebab dia tak datang masjid Nabi, sebab dia nak tidur. Malam dia pergilah jumpa kawan-kawan, pergi dating mana-mana, gitu. Tengah padang pasir itu mabuk dia, mana nak solat malam-malam gelap tu. Isyak dia tak datang solat berjemaah di masjid. Subuh tidur sampai naik matahari boleh keluar. Tu yang Nabi kata, perbezaan kita dengan orang munafik adalah orang munafik tak datang berjemaah solat subuh dan isyak. Pada zaman Rasulullah, bukan zaman Nabi ni. Lalu oleh kerana itu, kalau orang tu bangun solat di rumah hanya sebab tak pergi solat berjemaah, tak boleh kata dia munafik. Yang munafik memang tidur tak mau solat. Sebab apa? Dia tak suka solat. Itu munafik dah. Yang kedua, keikhlasan dalam iman. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pentingnya keikhlasan dalam iman. Ini menunjukkan orang munafik tak ada keikhlasan. Sebab dia buat untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab lawan kepada riak adalah ikhlas. Ikhlas itu lawannya adalah riak. Maknanya menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah adalah kerana ikhlas, tapi ditolak kerana riak. Dalam riak tu pula adanya egonya, adanya sombongnya, adanya takabburnya, semua terisi dengan riak itu. Seseorang yang hanya berpura-pura tanpa keyakinan yang sebenar tidak akan mendapat manfaat daripada iman mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesan penipuan diri. Ayat ini memberi amaran kepada kita bahawa penipuan yang dilakukan orang munafik bukanlah terhadap Allah ataupun orang beriman, maknanya tak memberi kesan.
tetapi akhirnya mereka menipu diri sendiri. Ini kerana mereka terjebak dalam kepalsuan yang akan menghancurkan mereka di akhirat kelak. Seperti mana zaman Rasulullah, kebanyakan orang munafik berharta. Kita kata duit banyak, mereka bawa keluar harta, jadi duit yang banyak untuk buat porak-poranda dalam Islam, buat fitnah dalam Islam, macam-macam, keluar belanja, tetapi tidak ada hasil. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran bahawasanya seolah-olah perniagaan mereka tidak menguntungkan, maknanya Allah menghina mereka, tidak ada hasil. Makna menunjukkan bahawa tipu daya mereka tak memberi kesan pada Rasulullah dan juga orang Islam. Maknanya merugikan mereka dengan harta benda mereka yang mereka telah keluarkan tu. Itu nanti kita akan sampai pada ayat berikutnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawasanya perniagaan mereka itu adalah sebuahnya kerugian dan bukannya keuntungan. Yang keempat, kesedaran kerohanian. Tadabbur ayat ini juga mengajak kita untuk meningkatkan kesedaran kerohanian ni, spiritual ni, agar tidak terjebak dalam munafik batin, makna duduk dalam hati, yakni menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepercayaan hati, yang mendorong kita agar selalu memeriksa niat dan tindakan kita supaya sejajar dengan keimanan yang sebenar. Kemudian kita lihat pada hikmahnya. Yang pertama, keutamaan keikhlasan dalam amal dan juga iman dan juga amal. Ayat ini mengajarkan bahawa iman yang sejati bukanlah hanya diucapkan dengan lisan, tetapi mestilah lahir daripada hati yang turut, yang tulus, ikhlas. Seperti mana hadis yang pernah saya bacakan beberapa kali, Nabi kata, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada khusyu'in nifaq. Khusyu'in nifaq. Sebab Rasulullah tak pernah dengar. Biasa dengar khusyuk. Solat memang kena khusyuk sebab Allah perintah. Bila solat tu khusyuk, mana dia dah solat? Kalau dia tak khusyuk, dia belum solat. Kaedah dia begitu. Kalau dia tak khusyuk, dia belum lagi solat. Maksudnya batiniyah dia. Zahir dia adalah solat, kita kata atas syarat, kata sah. Tapi pada batiniyah ini, jiwa dia belum solat, disebabkan khusyuk itu adalah ketundukan. Akhir zaman kita boleh belajar macam-macam ilmu, tetapi kita akhir zaman antara ujiannya adalah kehilangan rasa. Kalau kita makan sesuatu yang manis, lalu kita rasa di lidah kita dia manis, pahit, rasa pahit, itu makanan, itu minuman. Tapi dalam ibadah sepatutnya kita rasa juga. Sebab Nabi kata halawah, kemanisan. Akan tetapi di sini ada tasbih. Tasbih ni di sudut ilmu balaghah, tidaklah kita solat rasa manis macam makan minum yang manis juga. Di sini tasbih. Tasbih maksudnya dia adalah perbandingan dan perumpamaan. Tapi Nabi sebut halawah, kemanisan dalam ibadah. Jadi di akhir zaman antara yang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehilangan halawah tadi, rasa dia. Makna contoh, kita belajar apa-apa ilmu, kita pun solat, kita pun zikir, ya, kita telah buat bermula sampai akhir. Seperti mana kita solat bermula sampai akhir. Bermula takbiratul ihram, akhirnya bagi salam. Cuma soalan yang ditanyakan di dalam solat, dapat rasa atau tidak halawah tu. Rasa itu adalah kemanisan. Bila rasa kemanisan, maka dia akan terasa asyik. Dia akan rasa lapang, dia akan rasa indahnya pertemuan dengan Allah, sehingga kalau boleh nak bertemu lagi. Saya berikan contoh yang mudah. Kita pergi solat di Masjidil Haram, mungkin ada peluang solat pada malam-malam Ramadan. Imam Masjidil Haram lalu habis 20 rakaat. Kita pun berkata, kalau dia solat 100 rakaat pun mampu aku ikut ni. Seronok solat di sana. Itu apa? Itu contoh halawah tadi. Seronok tak kalau solat kat sana? Bukan kita nak kata speaker dia tu sedap bunyi. Memang imam pun memang baca sedap dah. Gitu.
Macam kita di Malaysia lain, speaker yang bagi suara tu sedap, imam tu kurang sedap sebab dia orang Melayu, makan sambal belacan, makan gudu, kurang sedap kalau makan macam tu. Lalu apa maksudnya di sini? Itu contoh mudah yang bila yang kita boleh beza. Kita solat kat sini, kita solat di Masjidil Haram. Bukan kita nak melekehkan, tak nak cerita diri kita wujud perbezaan. Mengapa agaknya? Sebab di sana tumpuan kita, fokus kita ibadah. Tak fikirnya apa lagi seperti mana kita sedang fikir sekarang ni di sini. Jadi maksudnya kesannya halawah itu apabila dia berjaya membina duduk bangun dengan ibadah. Walaupun dia kerja sekalipun, dia ke sana, dia kemari, dia masak, tapi bila dia dah seimbang dengan ibadah dalam jiwa dia, dalam pemikirannya, dalam hati, perasaan dia, maka dia akan rasa halawah itu. Jadi akhir zaman yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita adalah rasa itu. Dalam tasawuf disebut sebagai ahwal ataupun hal, sesuatu yang disebut sebagai zauq, asyik. Zauq tu sehingga sampai betul-betul rasa nikmat dengan ibadah itu sendiri, sehingga dikatakan tidak ada satu yang paling lazat, nikmat, melainkan adalah al-ibadah. Disebabkan kata ulama tasawuf, Allah Subhanahu Wa Taala dia cipta nikmat. Hakikat nikmat itu Allah Subhanahu Wa Taala beri hanya di dalam ibadah saja. Lalu yang makan sedap lazat itu adalah syahwat. Dia rasa itu sebagai nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala kata alhamdulillah juga. Tetapi pada hakikatnya nikmat adalah dalam ibadah. Akhir zaman Allah Subhanahu Wa Taala uji kita sehingga sukarnya kita nak mendapatkannya. Itu yang kata Rasulullah, kamu tak boleh buat dengan usaha kamu. Yang pertama, kamu kena minta lindung pada Allah, jangan sampai kamu dapat yang itu. Itu yang kata Rasulullah, minta lindung kepada Allah pada khusyuk an-nifaq. Ya Rasulullah, kami tahu khusyuk, yakni penghayatan, ketundukan, kesu'ubudiyah, sifat kehambaan. Cuma an-nifaq itu apa ya Rasul? Lalu Nabi kata, seseorang itu solat, zahirnya bagus, zahirnya tunduk, pandangannya ke tempat sujud, tapi hatinya itu melayang-layang, kata Rasul. Itu nifak dia. Lalu ciri-ciri orang munafik bila dia solat, iaitu zahirnya bagus, tak goyang-goyang pun, tapi hati dia itu benci, hatinya tak suka. Imam ni panjang sangat, benci aku. Mulanya dah suka, sekarang dia benci dah. Fidak ai gitu. Lepas tu nak pergi sembahyang tempat lain pula. Dia tak suka. Kalau boleh imam tu kalau baca biar Yasin wal Quranil Hakim, Allahu Akbar, biar ayat macam tu. Itu contoh. Lalu Rasulullah kata yang pertama bukan dengan usaha kita untuk dapat khusyuk. Yang pertama minta lindung dulu kepada Allah agar kita tak mendapatnya sesuatu yang tidak sepatutnya wujud dalam hati, kata Nabi. Sebab Nabi kaitkan khusyuk nifak pada dalam hati, bukan zahir. Bukan zahir. Jadi seperti mana orang munafik pada zaman Rasulullah, dalam hati dia kafir tapi zahir dia Islam. Itu pasal Rasulullah tak bunuh mereka. Di sudut akidah kita belajar, barang siapa yang kafir kan bunuh dia. Mana murtad, bunuhlah dia. Rasulullah kata barang siapa yang murtad di antara kamu, bunuh dia. Tapi tak ada kisah orang yang murtad dibunuh melainkan zaman sahabat. Zaman Rasulullah tak ada. Sebab apa? Dia lari keluar pada Madinah. Madinah negara Islam, negeri Islam. Lalu hukum itu tak terlaksana kalau keluar pada wilayah Islam. Itu yang Nabi kata, kalau dia dah keluar kamu jangan kejar bunuh dia, sebab dia dah keluar daripada wilayah Islam. Ada orang buat kajian, lalu dia kata mundur. Islam di Madinah, Islam di Mekah tu mundur. Kenapa dia kata? Sebab pembangunannya tidak ada seperti mana pembangunannya hari ini. Kita belajar akidah, ulama-ulama menyatakan bahawasanya apa yang kita lihat hari ini dengan pembangunan, kecantikan, kemewahan, itu semua bermula pada istidraj. Zaman Rasulullah dibina iman dan taqwa, itu pasal tak jumpa macam hari ini dengan istidraj. Orang yang tak pernah sujud kepada Allah yang buat bangunan cantik-cantik. Orang yang tak pernah sujud kepada Allah Ta'ala buat alat-alat canggih.
Di sudut syarak, ulama kata guna je, cuma jangan masuk dalam hati. Guna je, jangan masuk dalam hati. Kalau telefon hilang, jangan sedih sangat, beli yang baru. Gitu. Bukan sedih apa, Ustaz, maklumat dalam tu. Gitu. Jadi maksudnya apa? Istidraj. Apa yang kita lihat ni semua adalah daripada sumber-sumber. Yang kita naik kapal terbang pergi haji pun, kapal terbang tu hasil istidraj. Istidraj adalah orang yang kufur kepada Allah, orang tak pernah sujud kepada Allah, orang tak mau Allah dan Rasul, tak mau Islam. Mereka yang buat. Dia sudah akidah. Ya, itu pasal keharusan syarat. Guna Tok Syekh, Tok Wali pun naik kapal terbang tu juga. Keharusan menggunakannya. Telefon tu keharusan menggunakannya. Itu pasal zaman Rasulullah tak terbina dengan seperti mana kemewahan hari ni, sebab semua terbina atas iman dan takwa. Setiap apa pembinaan atas iman. Kalau bukan atas iman, dihancurkan. Itu pasal masjidnya Dirar itu keluar pada kawasan Madinah, dihancurkan. Siapa suruh? Allah. Sebab dia bina masjid itu atas dasar kemunafikan. Orang munafik yang bina. Allah kata, ya Muhammad, hancurkan. Sebab Allah tak mahu pembinaan dengan istidraj itu. Itu pasal dalam Mekah Madinah dia lebih nampak pada ibadah, sebab dia tak ada istidraj. Berbeza kita di sini ada istidraj, oleh kerana itulah huru-hara itu berlaku, pening pun berlaku, tengok pun pening, tak tengok pun pening. Peninglah, bacalah Quran, hilanglah pening. Yang kedua, penipuan diri dan juga akibatnya. Salah satu hikmah terbesar daripada ayat ini ialah kesedaran bahawa penipuan terhadap Allah dan orang-orang beriman hanyalah ilusi, khayalan saja. Khayalan. Oleh kerana itu kita jangan tipu orang, melainkan tipu orang yang patut kita tipu. Boleh tak? Orang beriman jangan tipu. Orang yang tipu kita, boleh tipu dia balik tak? Kalau di Islam pun tetap tak boleh. Kecuali kafir harbi aja boleh. Kafir musuh boleh. Kafir musuh. Jangan kafir zimmi. Kafir zimmi ni tak memerangi kita. Dia bayar cukai, dia buat baik dengan kita, dia tak ada tanah, dia bayar sewa kat kita, dia tak buat jahat. Itu nama kafir zimmi. Harbi pula memeras ugut, menzalimi, boleh jadi menteri, boleh itu, boleh ini. Itu harbi di sudut perundangan Islam. Kalau zimmi, dia tak boleh memiliki tanah orang Islam. Tapi harbi, dia boleh dapat tanah orang Islam. Tapi kita di Indonesia ada undang-undang, kita tak boleh bertindak. Kalau bertindak atas harbi dalam agama betul, tapi dalam undang-undang negara kita salah, tak boleh. Itu pasal dekat pondok dulu dalam kampung ada orang kafir lah. Tok guru kata tu kafir harbi. Sebab apa? Dia boleh dapat tanah tu, dapat niaga lagi, kaya dia. Harbi. Dalam kitab-kitab sebut harbi ni boleh kita ambil barang dia. Jadi budak pondok tu pergi kedai dia, ambil barang, ambil roti, ambil biskut. Ayah tokek itu barang di sana, tokek tu pusing sana, dia ambil masuk poket. Budak-budak pondok, sebab apa? Itu tokek tu kafir harbi. Tapi jangan buat sekarang ni. Di pondok, di dalam kampung boleh lah. Itu pun Tok Guru lah kata dia harbi. Sebab apa? Kafir harbi, dia boleh menguasai. Kita duduk bawah dia, itu harbi. Sebab zimmi, dia duduk bawah kita. Itu pasal hari ni persidangan pertanyaan di Malaysia, orang kafir hari ni harbi ataupun zimmi. Walaupun begitu, kita boleh jawab, tapi dia terikat takluk dengan undang-undang. Dia tak tertakluk dengan zimmi atau harbi, tak ada. Begitu. Sebab undang-undang kita kena duduk atas. Zimmi ke harbi ke dah lupus, mangsuh hukum tu. Hukum Islam tu mangsuh, zimmi ataupun harbi. Sebab apa? Kalau kafir harbi, kalau dia ada dua, pemerintahan Islam, pentadbiran Islam. Kalau sekiranya selagi mana dia adalah bukan Islam, dia tidak boleh memerintah. Selagi mana itu wilayah Islam, tidak boleh. Kalau dia boleh, mana kita kena istihad, itu harbi. Dan kita bukan negara Islam lagi. Kaedah dia begitu. Ya. 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 Ya.
Jadi kita tak boleh kata kita perundangan, kita tak boleh kata pemerintahan Islam. Cuba kita boleh kata pentadbiran. Pentadbiran jatuh nombor 2, pemerintahan jatuh nombor 1. Zaman Rasulullah nombor 1 pemerintahan. Itu pasal bila orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin dia minta izin duduk di Madinah, Allah turunkan ayat wajib bagi mereka keluar jizyah, cukai tanah, macam-macam cukai. Allah Subhanahu Wa Taala perintah mereka kena bagi cukai. Dan bila bagi cukai, kita jaga mereka, kita tak sakiti mereka, walaupun Yahudi Nasrani sekalipun, walaupun kafir sekalipun, musyrikin, kita tak tindak buruk sebab dia ikut pemerintahan kita gitu. Tapi kita dah lain, kita pun kena bayar cukai. Itu nanti Nabi Isa alaihissalam turun, Nabi kata dia akan menjadi pemimpin yang sangat adil. Tak ada seorang pemimpin macam dia bila Nabi Isa turun nanti. Kenapa Nabi kata sangat pemimpin yang luar biasa? Sebab Rasulullah kata dialah yang akan menghapuskan seluruh cukai. Cukai tak ada lagi untuk orang Islam, tak ada. Sebab cukai kata Rasulullah itu hanya tertaluk pada orang kafir, bukan orang Islam. Lalu siapa yang mulai kena orang Islam bayar cukai? Tentulah bukan Islam. Kaedah dia gitulah. Sebab kalau di Islam beriman, tak boleh. Nabi kata orang Islam tak boleh kutip cukai. Tapi sebenarnya kita adalah terpaksa bayar. Kalau tak bayar, itu bahasa ulama kita ajar gini, pada kaedah hukum salah, tapi kita kena niat sedekah aja dah, sumbang kepada negara. Kalau kita kata cukai juga, nanti salah. Dekat akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala tanya, kenapa kamu bayar cukai? Orang ni kenapa minta cukai? Sebab cukai kata Rasulullah tidak, la yajizya 'alal muslim, tak ada cukai atas orang Islam. Lalu kata ulama kita, nak selamat niatlah sedekah je lah, sumbang. Sebab kerajaan pun banyak bagi sumbangan kepada kita. Itu salah satu, kena tengok zakat apa dia bayar. Ada yang tak 100% tolak, ada yang 1/2, ada 1/3. Dia kena tengok. Sebab yang tu pun saya ada uruskan juga. Bukan semua orang bayar cukai, bayar zakat 100% tolak cukai. Tak juga, kena tengok. Itu cerita dia lah. Cerita kita ayat ni nak bagi habis dulu. Satu lagi, pengajaran tentang munafik dalam kehidupan seharian. Ayat ini memberi kita kesedaran tentang kewujudan orang-orang munafik dalam masyarakat. Walaupun begitu, kita ditabiat oleh ulama-ulama kita, jangan sampai walaupun kita dah belajar ciri-ciri orang munafik, kita tak boleh mesti teskan orang itu munafik itu. Selagi mana dia ahli qiblah. Ahli qiblah adalah orang yang solat menghadap ke arah kiblat, dia puasa Ramadan, orang yang solat. Di Islam kita tak boleh kata dia munafik, dia kafir. Status tu tak boleh bagi kita. Ditarbiah begitu. Mengapa agaknya? Kerana nak jaga diri kita juga. Kalau kita kata dia munafik, habis kita okey ke? Kita bersih ke? Orang munafik tu kotor. Ya. Tapi kita ni bersih sungguhlah gitu. Jadi akhirnya ulama mentarbiah kita berkaitan munafik ini adalah urusan hati. Urusan hati, wallahu alimun bidzati sudur. Allah saja yang tahu. Sebab apa? Pada zaman Rasulullah, orang ini memang wujud, tapi Allah turunkan satu surah namanya surah Taubah. Cerita surah Taubah adalah orang munafik yang bertaubat. Apa maksudnya? Dia tersedar dia munafik, memang munafik. Lalu mereka pun bertaubat. Bila bertaubat, wa ala thalathi, ada 3 orang tu yang bertaubat, Allah terima taubat. Cuma berbeza dengan kita yang taubat. Kita memang taubat, tapi cerita orang munafik, bila dia sedar Allah bagi hidayah, dia nak jadi orang beriman balik, dia punya taubat mungkin kita tak mampu buat. Dia taubat sungguh-sungguh. Seorang sahabat Rasulullah, dia taubat sampai peringkat dia duduk masjid 40 hari 40 malam, zikir, solat, istighfar, 40 hari 40 malam duduk masjid. Balik rumah, isteri dia pun tak memandang dia, pulau dia. Sebab apa?
Rasulullah pun memulau sebahagian sahabat yang dah masuk jadi munafik tu. Kata nak pergi jihad, mereka tak mau pergi jihad. Apa maksud bersenang-lenang dan mereka duduk Madinah, sedangkan mereka bagi nama untuk pergi jihad, makna bohong. Lepas tu bergeng pula dengan golongan-golongan munafik ni. Jadi Rasulullah pulau dia. Sampai dia balik ke rumah, isteri dia pun tak mau sembang dengan dia. Dia kata, kenapa kamu tak sembang aku? Rasulullah pun tak mau sembang dengan abang. Gitu. Kenapa kau pulau aku? Nabi pun pulau. Saya ikut Nabi, ikut abang. Cik porah kata. Saya tambah gitu. Nabi lagi besar, suami kecil. Cinta Rasul nombor satu gitu. Kalau Rasulullah kata pulau, ikut Rasul, bukan ikut suami. Tak boleh itu suruh Rasul, kau kena ikut aku. Tak, ikut Rasul gitu. Yang bagi syafaat kat saya bukan abang, Rasul. Lalu apa maksud di sini? Dia ada iman. Lalu dia tersedar, dia duduk menjadi Rasulullah, menangis. Masuk hari 40 turun ayat Quran, Allah terima taubat dia. Seronok dia. Bila seronok pergi ke Rasul, Nabi pun tahu ayat itu turun untuk dia. Dia pergi cium kaki Rasul. Seronok sangat. Lalu tu kata ulama, nak cium kaki seorang Nabi Rasul bukan satu kesalahan. Dikias kalau nak cium kaki ibu bapa pun bukan satu kesalahan. Nak cium kaki cucu kita kaki bukan satu kesalahan, selagi mana dia anggota yang dikiaskan. Cium pipi ke, cium dahi ke, cium tangan kaki, itu semua kias, selagi mana dia diperbolehkan. Hanya Ustaz akhir zaman kata bid'ah tu cium sampai kaki. Itu dia bid'ah lah sebab dia cium tak dapat duit. Ini penting dalam menjalankan hubungan sosial, di mana kita perlu bijaksana dalam menilai orang lain, bukan hanya berdasarkan kata-kata atau penampilan, tetapi dengan melihat kelakuan dan tindakan mereka. Kita sekadar belajar, cuma berhati-hati jangan sampai kita menstatuskan dia. Itu aja. Disebabkan apa, kita memandang ahli kiblah ataupun orang itu Islam, maka urusan dia, hati dia, jiwa dia bukan urusan kita, itu urusan Allah. Wallahu alimun bidzatis sudur. Sebab Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu isi kandung hati seseorang. Ya, dua mata kita begitu keadaannya, tapi jangan status. Kemungkinan ia siang begitu, malam mana tahu dia taubat kepada Allah, malam tu Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya, matinya mukmin. Matinya mukmin sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dhalalah. Status kita ni dua je. Yang pertama, matinya ada hidayah. Yang kedua, mati dalam keadaan tak ada hidayah, kafir, dhalalah, sesat. Tapi dalam ayat ini Nabi jelaskan bahawa status ini pada kematian, bukan pada kehidupan. Apa maksudnya? Nabi kata, dua mata kamu lihat. Orang ni amal Islami. Islami mana amal Islam, tapi mati dia kafir. Na'udzubillah. Ada di antara mereka kamu lihat hidup mereka kafir, tapi mati mereka atas petunjuk Allah. Dia masuk Islam. Apa maksudnya? Hari ini kita status dia kafir tanpa kita tahu. Mungkin kita pun dah mati, rupanya dia masuk Islam sebelum dia mati. Begitu juga yang kita lihat orang tu Islam, lepas tu kita mati, kita tidak tahu dia murtad. Seperti mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi hidup dengan ramai orang. Nabi bersangka baik, itu umat dia yang beriman. Nabi senyum, mereka senyum. Nabi bersangka baik, mereka orang beriman. Lalu Rasulullah wafat, Nabi tidak tahu bahawa ramai mereka murtad, ikut Musailamah al-Kadzdzab, mengaku ada Nabi lain. Lalu di akhirat Nabi kenal orang tu, lalu Nabi panggil, nak bagi minum daripada air haud Rasulullah di akhirat. Lepas tu ditahan malaikat Zamaniyah, malaikat daripada neraka naik. Ya Muhammad, jangan bagi dia minum. Lalu Rasulullah tanya, sesungguhnya dia adalah umatku, aku kenal dia, hidup sezaman dengan aku. Ya Muhammad, kau tidak tahu setelah kemergianmu, mana waktu kau dah wafat, kau tak tahu mereka murtad. Jadi orang murtad mana boleh dapat minum air telaga Rasulullah?
dan mereka tak akan dapat syafaat Rasul. Apa maksudnya? Nabi pun tak tahu orang tu mati kafir. Itu yang Rasulullah kata, status seseorang pada kematian bukan kehidupan. Cuma dia sudah akidah mengajar kita. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat satu lagi, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati mereka mati Islam. Maknanya di sini wajib bagi kita usaha. Janganlah mati mereka mati Islam. Usaha. Sebab kekafiran dengan usaha, iman pun dengan usaha. Dia tak boleh biar, dia tak mau solat, dia tak mau puasa. Tapi doanya, ya Allah masukkanlah aku syurga yang tinggi. Bidadari paling kurang 40 orang cukuplah, gitu. Tapi dia tak ada puasa. Ini sama tingkah laku Yahudi. Orang Yahudi dah tak ada puasa, dah tak ada solat, tapi mereka tetap minta syurga. Allah sebut dalam surah An-Nisa, janganlah kamu jadi macam mana orang Yahudi Nasrani ahli kitab yang mahukan kebaikan di akhirat tetapi mereka kafir di dunia. Itu maksud dia. Jadi kita tak boleh berkelakuan begitu. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabin nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya, tahu. Nak jawab. Perbezaan antara Isra dengan duha. Sebagian sahabat Rasulullah SAW mengiranya sama walaupun perbezaan namun di kalangan ulama mujtahid kita ada perbezaan pendapat. Begitu. Antaranya Abdullah bin Abbas mengatakan Isra itu duha, duha itu Isra. Maksudnya apa? Bila matahari dah naik baginya duha. Gitu. Tapi dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut tentang Isra. Lalu sebagai ulama antara mazhab Hanafi mengatakan Isra adalah matahari dah naik, kita dah boleh solat, cuma tidak terasa bahang panas. Dia sejuk lagi, tapi dah boleh solat. Itu Isra. Tapi apabila dah terasanya bahang panas, itu duha. Sebab bila disebut wadduha, matahari yang naik dan terasa bahang panas. Isra, matahari dah naik, kita boleh solat, cuma belum lagi terasa bahang panas. Lalu walaupun begitu kata ulama bahawasanya seseorang boleh niat dengan Isra kalau dia nak berpegang itu waktunya yang masih sejuk. Tapi kalau sekiranya dia solat lebih kurang pukul 10, pukul 11, pukul 12, dia niat duha dengan niat Isra. Lebih-lebih lagi kata ulama Isra itu sangat singkat. Sebagai ulama kata dalam beberapa belas minit saja. Dia singkat. Disebabkan apa? Bila dah syuruk matahari naik, kita tak boleh solat. Dia naik lagi tak boleh solat sehingga dah masuknya Isra tadi. Dalam beberapa belas minit matahari dah meninggi, cuma keadaan panas ni tak terasa, maka kita niatlah Isra. Disebabkan ada fadilat. Rasulullah SAW beritahu barang siapa di antara kamu solat subuh, satu hadis solat subuh berjamaah, satu lagi umum walaupun tak berjamaah. Cuma lepas habis solat subuh dia pun zikir, matahari naik, lalu dia solat dah 2 atau 4 rakaat, maka dia akan dapat pahala seperti mana melaksanakan haji dan umrah tamaman sempurna 2 atau 4 rakaat. Lalu ulama kata itu adalah Isra. Disebabkan apa? Kerana Nabi kata bila matahari dah naik. Satu. Yang kedua, hadis sahih riwayat pada isteri Rasulullah SAW, itu antaranya Juwairiyah. Nabi SAW pun dekat masjid zikir. Lepas tu Nabi pun balik, isteri dia pun masih zikir. Tapi dari riwayat itu sebut Nabi SAW balik pada waktu duha. Lalu Rasulullah pun masuk dan solat sehinggalah 8 rakaat. Lalu disebut adalah solat duha, bukan solat Isra. Jadi apa maksudnya? Nabi balik itu maknanya matahari dah meninggi, terasa bahang panas. Jadi ulama-ulama kita mengatakan tidak ada masalah orang yang niat Isra dengan duha. Cuma masalah kalau dah duha, dia niat Isra tu pukul 12 saja aku solat Isra. Pukul 12.
Jadi tak kena pada ta'rif bahasa tu. Tapi apabila matahari itu dah naik, walaupun belum lagi rasa bahan panas, melalui Abdullah bin Abbas dia kata seseorang boleh niat itu waktu duha, maka solatlah duha. Sebab ada dua hadis, satu hadis yang Nabi sebut fadilat tadi, solat dapat fadilat macam haji umrah. Satu lagi hadis Rasulullah kata secara umum, bila umum itu dia tak jadi isra', dia jadi duha. Wallahu a'lam. Ya. Dua-dua lah. Buatlah isra' dulu. Mesti kena buat isra' dulu. Sebab isra' itu masih sejuk. Duha tu dah panas. Orang Arab dulu nak tahu waktu duha, bila dia tengok anak unta dah mula bangun, dia rasa panas. Padang pasir itu, dia pun dah bangun, terasa bang panas. Cuma hendaklah kita ketahui, duha yang terbaik adalah bila seseorang itu terasa bahan panas dah. Terasa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadduha wasyamsi wadduhaha." Bahan itu terasa. Mengikutnya Syekh Abdul Qadir Jalani, solat duha yang terbaik apabila kamu solat, kamu terasa sungguh bahannya. Bila kamu solat tahajud, wa minal laili fatahajjad bi. Makna bila solat tahajud, kamu rasa sungguh, kamu bangun tidur, kamu pun bersuci, kamu pun berwuduk, terus solat 2 rakaat. Tahajud tu maksud solat 2 rakaat setelah bangun tidur yang memang susah nak bangun. Jadi jangan solat tahajud di akhir-akhir. Kita nak bangun solat malam tu susah, lepas tu solat 2 rakaat. Lalu Aisyah kata tahajud bermaksud solat 2 rakaat yang susah nak bangun malam. Tapi kalau tak bangun, memang tak ada tahajud lah. Kaedahnya mengikut pada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu solat malam, maknanya mudah ringan untuk kita buat solat malam. Termasuk dalam solat witir, sama ada awal malam sebelum tidur ataupun solat malam di akhir malam. Mazhab Syafi'i lebih pilih di akhir malam, ujung sekali last, sebelum nak masuk subuh. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi pula sebelum tidur. Hadis tu ada pada Umar dengan Abu Bakar sendiri. Diorang pun selisih. Abi Hurairah kata Rasulullah wasiatkan aku sebelum tidur solat witir dulu. Tapi ada sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, aku yakin boleh bangun untuk solat witir hujung malam. Itu terbaik tu, kata Rasul. Nabi kata jadilah witir itu hujung yang terakhir pada solat malam kamu. Cuma jangan sampai tak buat. Kena buat. Kena buat. Sebab kita ahlul Quran. Ahli Quran ni adalah orang yang belajar Quran. Wahai ahli Quran, jangan kamu tinggal solat witir. Paling kurang 1 rakaat. Kalau tinggal juga, minta imam lah baca Yasin. Tinggal. Wallahu a'lam. Kita mengambil pada keumuman hadis. Walaupun memang ada satu hadis, Rasulullah kata barang siapa yang solat berjamaah. Pada zaman Rasulullah, Nabi dia mengajar satu-satu praktikal amal mengikut pada keadaan sahabat Rasulullah. Lalu Rasulullah mengkaitkan bahawasanya agar sahabat tidak balik mereka solat isyraq dulu. Itu kaedah dia. Lalu Rasulullah kata barang siapa yang dah solat subuh berjamaah lalu dia duduk zikrullah tanpa menyelang dengan perkataan hubungan dunia lah, terus zikir-zikir sampai naik matahari, lepas tu dia solat 2 atau 4 rakaat, maka dapat pahala seperti mana umrah dan haji. Tamaman, sempurna. Itu hadis sahih riwayat Abi Hurairah. Walaupun begitu, ada lagi satu hadis umum. Hadis ini khusus. Rasulullah kata barang siapa yang mana setelah solat subuh, Nabi tak sebut berjamaah, lalu dia teruskan zikrullah, kemudian sampai matahari naik, maka dia solat dah 2 rakaat, lalu ambil habis hadis yang tu, keumuman hadis. Itu untuk orang perempuan, sebab ada yang khusus untuk laki-laki kat masjid tu. Sebab diriwayatkan Rasulullah SAW apabila Nabi solat subuh, Nabi akan duduk dengan sahabat sampai matahari naik, barulah Nabi balik. Gelap-gelap ni Nabi suruh kamu jangan keluar, sebab orang perempuan nak keluar, biarkan mereka keluar.
kamu duduk ke masjid, kamu nak pergi mana? Gitu. Lagi satu, solat asar. Rasulullah SAW sebelum Nabi wafat, Nabi banyak mentakhirkan asar. Lepas habis solat asar, Nabi pun bertausiah. Kata Abdullah bin Mas'ud, lazimnya Rasulullah bagi tausiah kepada kami adalah setelah asar. Maksud setelah asar adalah Nabi lepas solat asar dengan sahabat, Nabi bagi tausiah, lepas tu Nabi suruh zikir. Masuk maghrib, Nabi tak balik. Dua waktu ni maknanya menghampirkan dengan waktu. Maknanya Rasulullah SAW lepas asar Nabi tausiah, zikir sampai masuk maghrib, lepas tu solat maghrib. Lepas maghrib baru balik. Ada sahabat Rasulullah lepas maghrib, dia duduk masjid. Nabi kata, kamu pergi balik. Kalau kamu nak solat sunat, pergi solat kat rumah. Sebab apa? Nabi tak mau rumah tu kosong tanpa ibadah. Tetapi bila sahabat Rasulullah masjid dia buat, rumah dia buat, lah Nabi Ta'ala untuk dia solat di masjid. Dia perangkat-perangkat lah. Gitu. Jadi orang perempuan boleh solat Isra'. Hanya saja sebagai ulama mengatakan, kalau boleh jangan buat perkara yang makruh, sebab tak dapat fadilat haji umrah tadi. Sebab Nabi kata jangan diselangi dengan hal ihwal dunyawi. Al-ihwal dunyawi, dia tengok TV ke, dia tengok berita ke, dia nyanyi lagu Aisyah ke, begitu, contoh begitu. Jadi jangan kaitkan itu. Dia pergi main game ke, tak, dia teruskan zikir. Oh, Isra' dah ni, solat. Kaedah dia. Jangan disibukkan yang lain. Untuk fadilat yang tu bagi orang yang tak pergi solat berjamaah. Bahkan orang yang solat berjamaah pun difahami, kalau lepas solat jemaah subuh, dia pun cerita bab dunia, lepas tu nak solat Isra', dia pun tak dapat sebenarnya. Sebab Nabi kata jangan diselangi dengan hal ehwal dunia. Teruskan zikrullah. Sebab ehwal dunia itu makruh, kecuali atas panduan agama aja. Wallah. Nak balik ni, tahan lagi. Okey. Ya.